Berita menarik hari ini di Soka.com Selasa 5 Oktober. Sabah kembali mencatat peningkatan kes baharu COVID-19 dengan sebanyak 805 kes dilaporkan hari ini, meningkat 128 kes berbanding 677 kes semalam. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun berkata, peningkatan itu disebabkan saringan bergejala dan kontak rapat yang membawa kepada penambahan kes baharu di kebanyakan daerah hari ini. Bagaimanapun katanya tiada daerah mencatat kes 3 angka dengan jumlah tertinggi dilaporkan pada hari ini ialah sebanyak 87 kes iaitu di daerah Ranau. Seterusnya, insiden pencerobohan Tanduo Lahad Datu pada Mac 2013 sentiasa menjadi peringatan kepada agensi pertahanan negara untuk terus memperkasakan operasi ketenteraan. Ia bagi memastikan kedaulatan negara dan pantai timur Sabah khususnya terus dipertahankan dari semasa ke semasa. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Zamros Muhammad Zain berkata, bagi memastikan keberkesanan operasi itu, Batalion ke-26 Regimen Askar Melayu Diraja yang dibubarkan 1 November 1994 ditubuhkan semula pada 26 Mei 2014 dan ditempatkan di kem Kukusan Tawau. Katanya tindakan itu bagi memastikan pasukan keselamatan sentiasa dalam keadaan siap siaga bagi mengelakkan kejadian pencerobohan seperti yang berlaku di Lahad Datu tidak berulang. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menghadiri program pengoperasian Batalion ke-26 RAMD dan pelancaran buku Ops Daulat di Padang Kawat Kem Kukusan Tawau. Dalam program berkenaan turut memaparkan penugasan tentera menangani rusuhan, tembakan 81 mm mortar dan lakonan semula kejadian insiden pencerobohan Tanduo Lahad Datu yang turut dimuat masuk ke dalam buku Ops Daulat. Katanya pasukan ini akan terus diperkasakan dengan penambahan keanggotaan serta peningkatan aset tempur sebagai sebuah pasukan infanteri yang lengkap. Sementara itu, Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA yang baru dilantik Datuk Dr. Jelani Hamdan memulakan tugas dengan bertemu kaki tangan di pejabat SAFA di Kota Kinabalu semalam. Dr. Jelani berkata menerusi perjumpaan itu, ia membolehkannya mengenali lebih dekat semua kaki tangan dan mengetahui peranan serta tanggungjawab masing-masing dalam badan bola sepak itu. Katanya selain untuk menjayakan misi dan visi Presiden SAFA, Datuk Seri Mokhtar Radin, beliau turut bertanggungjawab untuk melakukan perubahan dalam SAFA. Dr. Jelani berkata melalui sesi suai kenal seperti itu, ia membolehkannya mendapat input, memahami masalah yang mereka hadapi dan mengambil tindakan untuk penambahbaikan dalam persatuan. Katanya ia juga akan dapat membantu pihaknya untuk melakukan perancangan supaya SAFA dapat berfungsi dengan baik dan menjadi sebuah badan yang boleh berdikari. Berita seterusnya, seorang lelaki yang sedang dalam perjalanan balik ke rumah selepas mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 berdepan detik cemas apabila kenderaannya tiba-tiba terbakar dalam kejadian di Jalan Pen Borneo Papar Lama Penampang hari ini. Bagaimanapun dalam kejadian jam 12 tengah hari itu, mangsa berusia 67 tahun terbabit terselamat selepas sempat memberhentikan kenderaan di tepi jalan sebelum keluar menyelamatkan diri. Ketua Operasi Jabatan Bomba Jamaluddin Husin berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 12.12 tengah hari. Katanya sepasukan 8 anggota dan pegawai bersama sebuah jentera dan kenderaan utiliti digerah ke lokasi kejadian. Katanya tiada kecederaan dan kematian dilaporkan dan siasatan lanjut akan dijalankan bagi mengenal pasti punca kebakaran. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami di mana seorang pemandu pacuan 4 roda maut selepas kenderaan dipandunya terbabas sebelum terbalik dalam kejadian di Kampung Poring Mambakut, Beaufort semalam. Bagaimanapun dalam kejadian jam 4.30 petang itu, isteri dan seorang lagi dan anak bangsa berusia 25 dan 44 tahun yang turut berada di dalam kenderaan terselamat tanpa sebarang kecederaan. Ketua Polis Daerah Beaufort, Deputy Superintendent Yusof Zaki Mat Yaakob berkata, pemandu yang maut dikenali sebagai Ambros Sinting berusia 45
tahun. Katanya siasatan awal mendapati mangsa memandu pacuan 4 roda jenis Toyota Land Cruiser dalam perjalanan dari kampung Ulu Lumagar, Bongawan menuju ke Pekan Membakut. Yusuf Zaki berkata setakat ini tiada unsur-unsur khianat atau jenayah yang ditemui dalam kes ini dan mangsa juga tidak disyaki memandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah. Tambahnya, mayat mangsa sudah dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Beaufort dan proses bedah siasat akan dijalankan selepas keputusan ujian calitan COVID-19 diperolehi. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di desoka.com.